Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Tia Arifin, kembali lagi di talk show bersama Tia, Kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu hikmat. Oke semua, apa kabar? Selamat malam kan kepada Anda semua. Wow, mana semangatnya? Hai, boleh komen di bawah Anda. Dari mana? Mungkin tak tahu juga you all dari mana. Maybe ada dekat sini yang dengar daripada Indonesia, daripada Singapura, atau daripada Malaysia. Wah. Karena di setiap talk show bersama Tia, di mana Tia akan menghadirkan wanita-wanita ataupun lelaki. Okey, tapi so far belum ada lelaki yang Tia jemput ya. Dan yang mereka yang memberikan akan berkongsi dengan kita tentang kisah perjalanannya, tentang inspirasinya, tentang kisah hidupnya, atau tentang pengalamannya. Dan kita nak minta sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang boleh kita ambil yang baik-baiknya. Wah, hai so ramai ni. Daripada saya nak baca komen dulu, dah lama kita tak menyapa para pendengar setia bersama Tia ya. Okey, Shah Alam dari Johor. Wah, dia bilang saya datang kerana ada. Wah, dia dah tahu dah ya. Okey, dari mana lagi? Komen dulu. Tidak semua juga untuk invite kalian punya kawan-kawan, family. Kalian punya semua orang untuk nak mendengar episod kita pada hari ini. Kerana kita akan membawakan seorang yang spesial. Tak sabar. Siapa yang tak sabar? From Singapore. Wow. Okey. So, sebelum kita nak memberitahu siapakah tokoh yang akan kita jemput pada hari ini. Iaitu kita nak memberitahu dulu pemenang daripada episod semalam yang memenangi Jus Mutiara dengan menjawab pertanyaan dengan betul. So, boleh dilayangkan Syah tanya kepada Syajatul Ayuni. So, pertanyaan semalam adalah berapa lagukah seorang Kila Ferry nyanyi ya? Semalam kita berhindustan. 2 lagu, betul. So, tanya kepada Syajatul, hadiah akan dihantarkan ke alamat anda. Bagi yang tak menang, jangan takut kerana di setiap akhir acara, akhir episod, dia akan memberikan pertanyaan mengenai tentang perjalanan kisah atau perkongsian daripada tetamu kita malam ini. Dan tugas kalian hanya menjawab. Join dekat Telegram channel Tia Arifin dan jawab saja pertanyaan tersebut. Mana tahu anda yang beruntung untuk malam ini. Okey, so sebelum Tia lanjut, mari kita nak mendengar perkongsian feedback. Mungkin tahu apa itu Jus Mutiara kan? Apa feedbacknya kan? Apa kata mereka? So, silahkan. Hai, Assalamualaikum. Saya dah masuk Mutiara ni. Start 1 episod 20. Jadi saya sakit pinggang dengan sakit toksin lah. Toksin banyak dalam badan. Saya rasa badan saya ringan selepas mengamalkan Mutiara. Alhamdulillah, terima kasih pada Mutiara dan Ibu Dia kerana mensyurkan Jus Mutiara ini kepada saya. Alright, anda boleh dengar atau dengar sekali lagi? Mungkin kita minta untuk besarkan lagi volume. Boleh dengar? Okay. Alhamdulillah. Alright, so Alhamdulillah. Perkongsian daripada seorang Sheila yang mengamalkan Jus Mutiara, dia mendapatkan tenaga kan, and dia boleh membantu untuk masa dalamannya. Amazing. So, okay. So, baik semua, are you ready untuk nak mula siapakah tokoh yang Tia akan jemput? Agak-agaknya siapa? You guys boleh teka tak? Cuba kita tengok. Siapakah yang dah teka orang yang atau tokoh wanita yang akan Tia jemput? Wah, okay, komen di bawah. Kita nak tengok. Ya, wah. Wow, semua dah teka. Wow. Ready. Wah, okay. So, seorang yang kita akan jumpa pada hari ini adalah beliau merupakan seorang wanita yang pernah mengharumkan nama Malaysia di kancah internasional. Beliau memiliki suara yang sangat merdu dan banyak sebenarnya karya-karya yang beliau sudah keluarkan. Wah. And kalau kita tengok parasnya yang cantik kan, parasnya yang sebenarnya sebagai seorang rakyat Malaysia, kita
patut berbangga dengan beliau. Dan kalau kita tengok dekat Instagram, laman sosialnya, dah bahagia dengan kehidupan yang baru. Wow. Dan kalau you guys tahu tentang tokoh ini, agak-agak korang akan remind apa? Apa kata-kata, mungkin apa something yang you get, oh, kenal beliau? Okay, saya kenal ini. Mungkin ada yang share, yes, Asia ada, oh, Aima, Asia Sweetheart. Wow. Yang lain? Ha. Siapa? Okay, apa yang kalian kenal? Amazing. Queen. Wow. Inspiring artist. Okay. Yang lain, apa yang kalian biasa kenal dengan beliau ni? Biasa terkenal apa? Mungkin dengan lagu, dengan sebuah tajuk lagu, atau dengan konsert. Penyanyi yang luar biasa daripada Aima. Ryan pun. National Treasure, Zachary. Wow. Eman, idola saya. Senang kan, idola saya. Angelic Voice. Wow. Okay, yang lain? Apa menurut anda? Sebelum nak panggil, tak tahu dulu apa yang kalian biasa ingat tentang beliau. Wah, ini Al-Helmikir ni bahasa Cina ni, dia tak tahu, tak boleh baca ni, Shang Wang Shuang ni. Suara tinggi. Terkenal dengan suara tinggi. Idayu, fantastic singer. Wow, suara yang lunak dan amazing. Idola. Wow. Tia pernah mendengar suara beliau. Oh my god, merinding kita. Okay. So, baik, sangat benar sekali. So, malam ini kita akan menghadirkan seorang spesial. Kita akan kupas dan kita akan nak tanya apa sebenarnya karir perjalanan hidupnya. Apa sebenarnya pengembangan terkininya, iaitu kepada Sheila Hamzah. Kita persilakan. Sheila Hamzah akan bersama dengan kita. Okay, manakah? Are you guys ready? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Sheila, wow, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah sehat sangat. Tia, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kerana memilih timing yang cukup tepat. Kerana saya baru tidurkan anak saya, jadi dia pantas untuk kita live pada hari ini berbual ya. Alhamdulillah kan, Allah memudahkan kan. Anak dah tidur kan, mak boleh live kan. Ya, dan juga Sheila, sebelum tu juga saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada seorang Sheila Hamzah yang dah sedia dan sudi untuk join di bersama Tia pada episod malam ini. Tia berbesar hati sangat. Terima kasih. No, kita pun berbesar hati juga dapat join Tia pada hari ini. Terima kasih jemput. Sama-sama Sheila. Okey Sheila, apa khabar semua? Sehat semua so far? Alhamdulillah sehat, cuma baru pindah rumah, so banyak benda yang nak kena buat. Tia pun tahulah, Tia pun baru kira baru juga kan, rumah pindah. Kata semua pindah, ya Allah. Capek. Betul kan. Capek. Ya ampun. Okey. Sheila kan di sini pun ada followers Tia daripada Indonesia kan. Of course dekat Malaysia memang dah mengenali seorang Sheila. Kat Singapura juga kan. Mungkin dekat sini ada follower Tia kat Indonesia ni maybe nak lebih kenal lebih lanjut dengan Sheila. Sheila boleh perkenalkan diri Sheila juga. Okay, hai teman-teman semua. Nama saya Sheila Hamzah. Saya berumur 32 tahun. I always sing in Mandarin lah. Lebih sering nyanyi dalam bahasa Tionghoa. Lagi apa ya? Saya seorang ibu. Saya udah menyanyi udah 20 tahun. Apa lagi? Udah malam-malam segini udah. Sheila, Kenapa Sheila bisa ngomong bahasa Indonesia? Karena aku punya ramai teman-teman dari Indonesia, jadi since dari bareng sekolah dulu sering ngobrol gitu. Oh gitu, ya ampun. Gitu, ya ampun. Ya ampun, kita bisa ngomong bahasa Indonesia di sini ya. Semua kita ngomong bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, tapi jangan bahasa Mandarin, Tia tak boleh.
Mandarin nanti ada viewers lain pula. Yang Ni tengok kan, betul. pemirsa-pemirsa Mandarin. Benerin. Okey, Sheila. Nampak Ya, sekarang Sheila dah lebih daripada 20 tahun berkarir iya betul, di betul. industri penyanyian, Mm-mm. kan? Betul, betul. Sheila Mm-mm. Sheila adalah pemenang dan memenangi hati orang bukan sekedar Malaysia tapi Asia. Wow. And Sheila, Alhamdulillah. dia pun adalah salah seorang orang Indonesia yang pernah tengok konsert Sheila, Ashraf Ajak. It, Ya. itulah. Terus, waktu tu Sheila masih pakai baju dress merah, kan, Iya, iya, suara iya. tinggi. Itu mungkin Ha, konser pertama di Malaysia tuh. Kalau tak ah, salah, maybe 6 tahun lalu, kalau tak benar-benar. salah. Benar-benar sebelum dia kahwin kita tengok kata kerana dia tak dia tak tak pernah terdedah dengan artis dekat luar Malaysia tapi Iya, masa iya, pertama kali kita betul. tengok Sheila rasa saya jatuh cinta, ya Allah, suaranya bagus sangat ni, tinggi sangat ni. Kan luar biasa. Jadi cerita alhamdulillah berkesempatan untuk ngobrol dengan Sheila di sini, kan. Iya, betul. Tapi tak Okey. sempat. Nak ini kan. Sheila, saya berkongsi Sheila. Sheila ada 20 tahun dah kan di Ya. industri, kan. Okay, kalau kita flashback daripada sebelum itu, kan. Macam mana Sheila boleh nak jadi seorang penyanyi? Adakah Sheila memang nak jadi kecil ke atau macam mana? Saya sejak kecil kerana bapa saya pun nyanyi juga. Ya. Jadi memang sering ikutan dia apa ke panggung, and then tengok a lot of fans nyanyi bareng. So it just bagi saya satu perasaan yang jadi penyanyi ni satu benda yang paling menggembirakan adalah boleh menggembirakan orang. Jadi saya nak Hmm. membahagiakan orang yang melihat saya nyanyi bersama dengan saya, dan saya rasa itu satu pekerjaan yang kira macam lebih kepada hobi tapi dia jadi satu kerja yang kita suka, macam tu. Daripada Hmm. awalnya lagi memang saya memang daripada kecil memang dah cop saya mau jadi penyanyi macam tu. Oh, dari kecil umur berapa tu Sheila dah cop diri tu, okay, aku penyanyi? Oh, sejujurnya, secara tidak langsung, my very first recording when I was tak awal 5 tahun di dalam Hmm. album My Father, and then album pertama saya umur saya 10 tahun. Hmm. Itu Album pertama umur sangat 10 awal. tahun. Iya, iya Tia. Tapi Wow. jangan dengar sekarang kerana saya boleh jadi malu lah sebab suara tu macam chipmunk, kecil je. Tak adalah itu proses, kan. Wow. Betul. So Sheila dari umur 6 tahun memang dah tahu nak jadi penyanyi kerana mengikut jejak sang ayah. Betul, betul. Betul kan? Ha. Sebab a lot of things yang kita buat dalam hidup ni bila kita nampak sekeliling kan, kita terus terinspirasi, terus sebab kita dah didedahkan. Jadi kalau Tia tanya Sheila sekarang, kalau Sheila tak jadi penyanyi, saya jadi apa? Sheila Hmm. lebih rela jadi ibu saja duduk di rumah, jaga anak. Sebab Sheila tak boleh nak Okay. fikir Sheila nak jadi apa. Faham, faham. So Sheila memang dah, I nak jadi orang yang aku jadi penyanyi, titik penyanyi. Sampailah Ya, sekarang. titik. Bukannya Titik sampai kapan pun kalau masih bisa nyanyi teruskan nyanyi. Macam tu. teruskan. Luar biasa. Kerana Sheila ada juga orang yang mungkin kecil dia mesti tak tahu lagi nak jadi apa. Kan macam Tia kecil Hmm. dulu pun, Tia tak ada macam umur 6 tahun langsung nak jadi, contoh nak jadi artis, tak ada. Dulu dia doktor, jadi ini, tukar sikit, jadi Itu pramugari, kan? tukar-tukar. Tapi Ya, betul betul betul. Itu tapi sebab dari kecil memang suka nyanyi, and then suka berangan depan cermin. Jadi memang tak boleh fikir dah nak jadi apa benda ya lain. apa? Mungkin sekadar hobi maybe boleh. Contohnya Sheila suka memasak, Sheila suka kira macam buat DIY benda dekat rumah. Tapi selain dari itu memang Sheila suka nyanyi. Tapi dalam masa Menyanyi. yang sama sebenarnya Tia, Apa? sejujurnya bila kita buat sesuatu benda tu dalam jangka masa yang sangat panjang, Ha? sebenarnya banyak benda yang kita dah korbankan, masa kita cara kehidupan kita pun berlainan dengan orang-orang lain. Banyak yang kita rasa macam nak kejar tapi tak dapat, benda-benda macam tu. So
apa-apa pun dalam di dunia ni, apa-apa kerja pun akan ada benda yang kita kena korbankan lah macam tu. Apa maksudnya? Kalau saya sendiri, apa maksud pengorbanan yang Sheila kena korbankan Hmm. masa Maksudnya perjalanan karir? lebih kepada perjalanan karir kalau saat aku masih kecil, it's like it's not the same as other kids lah. Sebab since bapa pun penyanyi, jadi dia memang tak bagi keluar, kita tak Hmm. boleh pergi nongkrong-nongkrong. Nongkrong. Nongkrong-nongkrong itu tidak ada Iya. di dalam dictionary Kamus. Sheila Amzah sebelum dia berkahwin. Kalau I think yang memang sporting habis memang suami saya. Tapi kalau saat saya masih belum berkahwin, nongkrong-nongkrong tu tak payah cakap lah. Memang tak ada. Seriously, tak ada satu sikit pun masa macam nongkrong sekejap weekend, daddy, boleh nggak mau Um, nongkrong bentar gitu? memang memang pengorbanannya yang besar tu sebab um, untuk dia kita sudah kira macam mendaki satu tangga yang panjang. Jadi dia takut kalau Sheila tiba-tiba tersalah langkah. Macam tu. Salah. Tersalah langkah lalu memusnahkan Semua. tangga yang telah dibina macam tu. Faham. Wow. Berarti sang ayah memang dah tahu, okay, Sheila di sini tangganya nak turun sikit, tak boleh. Fokus. Betul. Kena Wow. fokus. Tapi saat sudah kahwin, dia macam culture shock sikit lah. Sebabnya, yelah because before this tak boleh keluar semua and everything semua. Tapi sebenarnya banyak benda lah kena bersyukur sebab ada apa yang kita korbankan, kita dapat lebih ni, kurangnya ni. Macam tu lah kan. Betul. Faham? So Mm-mm. Sheila dari umur mulai daripada 10 tahun hingga selama 20 tahun Mm-mm. tu, Sheila memang fokus Mm. dengan kerjaya. Ya, kerjaya sahaja. Kalau nak ada boyfriend pun senyap-senyap je. Kata sini, Dato' Sheila dulu ada boyfriend tapi senyap-senyap. Baik daripada ayah, daripada keluarga. Dia kena senyap-senyap. Kalau dah diorang dah dapat teka, dapat tebak, itu dah habis lah. Alamak, macam mana ni? Habis dah. Selamat Faham. tinggal. Selamat tinggal. Boyfriend selamat tinggal Okay. Yeah. Sheila, macam Sheila, Yeah. perjalanan Sheila kan berkarir kan. Sheila kan of course Sheila masa tu masih belum muda kan. Masih Betul. lepak-lepak kan. Tengok kawan-kawan boleh kesini tapi Sheila sendiri kena Betul. fokus dengan kerjaya kan. Betul. Ada satu masa Sheila rasa macam rasa apa namanya berontak. Of course. Ya. Tia tak ada di sini cukup lama untuk mengetahui macam mana Sheila Hamzah memberontak. Macam mana Sheila tu? Ni sebab benda dah lepas. Dah lepas. Kan. So sebenarnya 7 tahun lepas, 8 tahun, Sheila Hamzah pernah lari daripada rumah. Kenapa? Yang menyebabkan ada dekat berita semua Sheila Hamzah hilang. Sebab at that time I was in a relationship. Jadi macam benda tu macam jadi bingung kan, macam orang ni control tu tak boleh, ni tak boleh. Jadi saya macam give up. I just want some time for myself. Sebab rasa macam terlalu tertutup sangat semua tempat kan. Jadi saya pun say goodbye for a week lah macam tu. Tapi tak adalah teruk sangat. Tapi cerita panas tu dia cakap, ada orang cakap cerita panas. Cerita panas? Betul. Wah, kisah lama. Kalau Google memang keluar, memang sadis. Ya. Jak Sheila seminggu tu kerana ke mana tu? Pergi mana tu? Cuma pergi dekat-dekat je, cuma tak bagi tahu dekat siapa-siapa pun tak bagi tahu. Sebabnya I think bila pentingnya sebenarnya bila kita buat kerja, kadang-kadang orang bila melihat kita untuk jadi inspirasi kan, untuk menginspirasikan orang bila kita berjaya. Kadang-kadang orang tak tahu sebenarnya penat lelah kita, apa yang kita sebenarnya lalui di belakang tabir, di belakang pentas kan. Sometimes bila kita bagi diri kita
seluruh diri kita kepada orang ramai, Mhm. sometimes kita terlupa nak simpan sikit untuk diri sendiri. And masa pada waktu tersebut, memang Sheila rasa macam nak give up lah macam tu. Macam saya punya mental dah tak boleh nak terima lah masa tu. Tapi saya Faham? tetap bangun lah lepas tu. Ya, ya. Hmm. Dia Hmm. macam Sheila lupa nak bagi masa untuk love yourself. Yeah, Macam exactly. tu. Because Hmm. because because when you're in a public, when you are in a spotlight, you have to look perfect all the Perfect. time. You kena terlihat cantik all the time. Jadi kita rasa macam okay, sometimes bila kita kat rumah kita rasa macam oh, kita sebenarnya biasa je, tapi macam dia jadi macam terganggu lah emosi tu sikit-sikit. Tapi bila kita belajar untuk sayang diri kita, sebenarnya kita akan buat kerja lebih baik. Itu yang saya belajar. Hmm. Betul-betul. So, banyak mungkin yang tak tahu kan macam mana pengorbanan seorang Sheila Hamzah. Taunya mungkin dekat luar negara kan, mencetak Betul. prestasi. Tapi sebenarnya Sheila sebenarnya ada berjuang juga untuk diri Sheila sendiri, dalaman Sheila Betul. sendiri. Betul. Kan? Betul. Dan Sheila setuju tak kalau sebenarnya perjalanan Sheila ni sebenarnya tak mudah? Of course. Liku-liku tu memang orang nampak di atas stage tu jaya, glamour, benda Yes, macam tu yes. kan. Tapi all the hard work, kita punya practice, sometimes kita tak sihat, tak boleh nak nyanyi note tinggi, things like that. Sebenarnya banyak je tangisan yang telah Dikeluarkan. telah terjadi, dikeluarkan di belakang pentas. Tapi bila kita naik stage je, macam tu. Oh. Because itu kita punya itu kerja kita kan, Tia. Jadi memang dah terbiasa. Tapi kadang-kadang memang kena ingat selalu, sering ingatkan diri. Oh, tak apa kalau sakit, tak apa kalau ada hari tu kita penat. Tapi lepas dah dapat aura tu balik, bangkit balik. Macam tu. Kena switch cepat lah ya. Betul. Sebab kalau layan sangat pun tak boleh. Tapi kalau tak layan langsung, nanti lama-lama dia kumpul. Jadi besar. Time tu. Faham. Dia kena sentiasa declutter. Okey, letak. Okey, Ya, ni betul. letak. Betul. Okey, Sheila, masa Sheila mengalami fasa-fasa untuk nak berjaya kan, ada berperang dengan diri sendiri, siapakah orang yang sentiasa Sheila share, Sheila luapkan masalah tersebut? Kebanyakannya dengan kawan-kawan lah, yang teman-teman. Sebab diorang memang tahu Sheila memang tak ada tempat nak release. Jadi diorang akan dengar, diorang akan cuba untuk be there lah. Kalau tak dapat jumpa pun kita cakap telefon berjam-jam lah cakap kan. So bila Keluarkan. dah dapat dah keluarkan. Sebab before that Sheila memang suka simpan apa benda pun, simpan sedih, simpan apa semua simpan. Bila satu kali dia meletup, tu yang bahaya. Sebab saya je ni macam sabar kan. Tapi benda tu yang kiranya sebenarnya anak seni ni, Tia, macam kita, dia memang jiwa dia sensitif. Walaupun kita terlihat gembira, semua jiwa dia sensitif. Itu yang boleh tolong kita untuk tulis dengan lebih baik, Betul. berlakon dengan lebih baik kan. Macam tu. Betul. So Sheila, cara Sheila nak menghadapi proses perjalanan Sheila yang tak mudah tu, apa yang Sheila ingat? Macam contoh, okay, tak boleh, aku kena, macam Sheila suka, alasan Sheila untuk switch your mind, apa mungkin Sheila ingat, okay, ini adalah maybe orang tua ke, your big why lah untuk, okay, aku kena cepat lagi fokus. Apa big why Sheila masa tu? Dulu lain. Dulu memang Sheila memang kerja 100% untuk family. Maksudnya nak apa-apa pun saya kena kerja. Saya kena kerja sebab saya nak tampung keluarga saya. Tapi bila saya dah kahwin, memang nombor satu, sorry to say lah, anak lah. Betul. Memang tak boleh buat apa. Bila you become a mother, memanglah you ada husband, sayang husband. Tapi macam anak memang tetap juga nombor satu dalam Karena hati. ibu. Ya, dia penguat kita. Dia macam ada sesuatu lah tentang anak ni yang sometimes dia tak boleh cakap pun, tapi bila dia
dia dekat dengan kita, kita terus jadi sejuk hati lah macam tu. Hmm. Jadi bila So nampak muka mas dia bangun tidur kena buat apa-apa kerja pun bersungguh lah. Macam tu. setuju setuju. So Sheila, Sekar Sheila adalah seorang penyanyi kan, di Hmm, luar di Asia kan. Kalau kita nak flashback betul. balik, masa tu Sheila Hmm. menangi penyanyi dekat Asia, dekat apa namanya, Ya, dekat China. Asian Wave. Dekat China betul. Ya, dekat China. Hmm. So apa masa tu? Hmm. Masa tu Sheila umur berapa tu? Masa tu Sheila umur 23. 23 23. tahun. Sebenarnya just start career di China tu umur 22. Tapi saya betul-betul um, tinggal di China 23 sampai umur 25 saya pindah ke Hong Kong, and then saya duduk sana sampai umur 27, 2017, and then Hmm. 2018 dah kahwin. So pindah UK. Balik. Dah macam tu. Dah lain dah. Oh, okay. So Sheila Hmm. lama juga, lebih kurang 5 tahunan, 5 tahun lebih ke Nak pindah ke lima Hong enam Kong. tahun ni. Betul. Okay, masa tu Mm-mm. Sheila memang berkarya menyanyi semua di situ. Memang berkarir dekat sana, memang dalam 5 tahun tu memang kerja dekat Malaysia dan saya akan balik. Kalau tak ada kerja kat Malaysia, memang most of the time saya akan berada di China lah. Okay. Kenapa Sheila lagi memilih China daripada di Malaysia? Soalan soalan susah ni. Oh, susah ya. Tak, Hati-hati tanya. sebenarnya tak ada. Apa, gurau je. Sebenarnya sebab seperti yang saya cakap tadi, saya dah kira berkarir 20 tahun kan, 20 tahun. Jadi sekitar umur Sheila dalam 20, 21 macam tu, Sheila selalu rasa macam apa yang Sheila ada dekat Malaysia ni takkan cukup. Maksudnya sebab kita ada ramai bakat-bakat yang hebat, tapi dekat Malaysia ni malang sekali at that time Sheila buat apa pun orang tetap juga kiranya macam tak nampak lah apa yang Sheila buat. Tak cukup lah untuk Sheila. So either Sheila ubah kira macam direction, ataupun masa tu nak give up je terus. Macam kena buat benda lain. So kita decide untuk pergi China tu first sebab kita dapat ada satu kira masuk kompetisi ni. Competition ajang nyanyian dekat sana. Nyanyi. And then saya dapat nombor 1 time tu. And then bila selepas daripada tu kita macam Sheila tak boleh cakap Cina tau, masih belum boleh betul-betul dalam bahasa Cina, cuma boleh nyanyi je. So kita Okay. decide untuk terus stay kat sana sebab Sheila realise yang kat sana sebab competitionnya lebih besar, market lebih besar. Dia macam Malaysia, Indonesia kan. Indonesia market dia lebih jauh lagi besar daripada Malaysia. Jadi kita akan buat benda yang jauh daripada norma kita. Macam tu. Jadi kita dapat improve lah macam-macam yang Sheila ingat Sheila tak boleh buat, tapi bila kat sana Sheila boleh buat. And then dengan support daripada fans-fans dekat sana yang memang supportive, and then buat kita rasa lagi semangat lah macam tu. Oh, so Sheila mencabar diri Sheila untuk nak ke the Mencabar next diri. level. Betul. Dan Wah. bila Sheila balik, bila Sheila kiranya pergi ke China tu, Sheila nak bawa pulang apa yang Sheila pelajari dekat sana dan terapkan di sini. Etika kerja, cara kita pengurusan masa, benda-benda yang macam tu lah. Jadi lebih berdisiplin macam tu kalau masa Oh, Sheila kat sana. itu Betul. berbeza ke Sheila cara bekerja dekat sana, industri sana dekat industri di Malaysia? Menurut Dia Sheila. memang menurut saya memang Menurut ayah. perbezaannya luar biasa. Oh ya? Uh, Contoh. actually kita nak bezakan pun memang tak boleh. Dia ibaratnya ialah satu negara yang begitu cukup besar, rakyat yang sangat ramai. Jadi pengelola kerja, pengurusan kerja tu setiap satu benda tu detail sekali. Jadi macam orang ni cuma ngurusin artis, orang ni cuma ngurusin kamera, macam tu cuma ngurusin social media. Tapi kalau di Malaysia ni dia jadi all rounder. 7-Eleven orang panggil. Macam orang Malaysia ni yang hebatnya
Semua pun dia yang buat sendiri. Yang Yang dia boleh jaga faham. artisnya dia sendiri, yang pergi cari kontennya dia sendiri, macam tu lah kan. So tak boleh nak bezakan pun tak boleh. Malaysia kita masih lama lagi untuk berada di tahap yang kita betul-betul bagi 100% appreciation kepada kerja di belakang tabir ni. Macam tu. Faham. Hmm. So tadi Sheila mention masa Sheila Hmm. ke China, Sheila belum lagi Mhm. pandai bercakap Mandarin. Tapi tiba-tiba kenapa boleh rasa macam okay aku nak ke Mandarin. Okay, nanti proses lah. Sheila apa yang Sheila belajar? Tia, seperti mana kalau Sheila praktis balik bahasa Indonesia, Sheila, uh, sama juga. Kalau Sheila cuma perlukan 1 hari di Indonesia, di Jakarta atau di mana-mana pun, langsung lancar bahasa Oh, Indonesianya. gitu ya. Kita coba ya. Gitu. Ya, coba karena kalau di China, kalau pengen ke WC pun harus bahasa Mandarin kan. Mau makan juga harus bahasa Mandarin. Jadi memang tak ada choice. Jadi terus je lah dengar orang cakap, oh kena cakap macam tu. Oh begitu, macam tu. Dengar orang cakap, fahami dulu dan baru kita boleh dapat cakap. Itu Sheila punya cara lah. So Sheila ada belajar ambil course ke sebelum tu beli Tak buku sempat, Mandarin. tak sempat dia. Memang tak sempat. Masa tu on the go je. Dengar-dengar my Wow. PA cakap dengan I, tong ceng. Macam, Wow. sebab kalau dia dengar Chinese di Malaysia dengan Chinese di China cakap, memang perbezaan dia macam ibarat orang Malaysia cakap KL dengan orang Indonesia betul-betul bahasa Baku. Indonesia. Baku. Oh, okay. So yang mana Macam yang tu. di Cina-nya yang baku ke atau yang slang KL-nya? Yang bakunya. Oh, so Sheila kena Jadi belajar lagi. memang kena belajar lagi. So first Sheila punya pembelajaran tu bukan secara khusus, cuman on the road saja. Dengan orang-orang sekeliling. Oh ni kalau mau cakap ni macam mana macam ni. So saya just tanya je. Macam tu. Oh, perlu proses berapa lama Sheila sampai dah fasih cakap? Berapa lama? Sampai ada fase. Kalau ikutkan agak cepat lah dalam sekitar, kiranya boleh cakap atas pentas kan, dalam 3-6 bulan macam tu, 6 bulan kot kalau yang boleh Cakap. berbahas atas pentas. Wow, Dalam cepat enam juga Sheila. bulan. Cuba Sheila tak cakap sikit je bahasa Mandarin. Macam siapa mungkin dekat sini ada followers Sheila daripada sana. OK，Hello，大家好，我是希拉，很荣幸，很开心会跟 Tia 在这里说话，好久好久没有跟大家见面，something like that. Cakap tadi barusan saya Share. cakap OK，Hello semua, Sheila rasa berusaha happy ada kat sini cakap dengan Tia, dah lama tak jumpa semua orang macam tu. Wow, Sheila memang dah biar. So Sheila sekarang memang dah pasti sangat lah berapa tahun-tahun dah kat sana kan. Tapi best juga Tapi dah setahun dah tak cakap betul-betul sebab kita pandemik. Sheila dah tak pergi ke China. Sebenarnya Sheila tak pergi tu ramai orang tanya kenapa Sheila tak ada dekat China. Sebab dekat China kalau Sheila dah pergi sana, Sheila tak boleh balik. Because every time Sheila pergi sana, Sheila kena quarantine sebulan. Lama ya, betul. Quarantine sebulan. Lepas tu show lagi apa semua, tu balik Malaysia. Lepas tu dia tak boleh lah. So at the moment Sheila punya management cakap tunggu dulu. Tunggu Malaysia pun dah okey sikit dan baru kita boleh ulang alik. Sebab yelah kita dah jadi mak kan, nak duduk sana terus pun tak boleh. Faham ada anak. Tapi Sheila macam sekarang ni kan ada pandemik kan, kita macam sekarang Sheila dah alhamdulillah berjaya mengharumkan nama Malaysia dekat luar sana kan. Sheila ada karya di sana juga kan, dan juga di Malaysia. Betul. So kalau Sheila nak tengok macam pasti Sheila nak pilih lah ya. Macam Sheila lagi prefer untuk kembali ke Malaysia untuk membina lagi meneruskan nyanyian Sheila atau Sheila lagi prefer ke China? Honestly, selepas Sheila lebih menetap di Malaysia sejak pandemik lepas, Sheila stay juga di sini. Cuman honestly, kalau betul-betul
nak kira dapat untung banyak, memang kena pergi China lah. Sebab bila negara besar, untung besar. Faham duitnya, benda kalian ya. Tapi kat Indonesia lagi besar Sheila. Kat Indonesia 1 Ha? juta. Kat Ya, Indonesia ya lagi besar. betul. 1 juta kan, 1 juta kata 1 juta banyak. Di sana senang je dapat 1 juta. 5 juta, 10 juta. Senang Juta kat ya Indonesia. kan. Juta-juta, semua orang jutawan kan. Betul. Di Malaysia. Lepas tu sebenarnya lagi prefer dekat untuk menuliskan karya di China lah sebenarnya kan. Dua-dua, actually dari segi karir, better di China. Cuman, of course, Sheila tak akan melupakan fans Sheila kat sini. Sebab Sheila bermulanya Sheila Hamzah pun di sini juga. Jadi, tapi yang uniknya tentang fans Sheila ni, diorang dah belajar dua-dua lagu Cina ke, tak kira lah lagu bahasa apa, diorang belajar je. So, Oh diorang siapa pun Sheila? posting Dah lah. belajar? Dia Sheila punya fans lah dekat sini. Kalau Oh Sheila lagu Cina fan. pun dia still belajar juga lagu bahasa Cina. Macam tu. Oh gitu. Okay. So macam sekarang kan kita adalah pandemik kan Sheila. Sekarang adalah Betul. semua orang tak boleh nak keluar kan. And kerja seni Mm-mm. pun terbatas untuk nak berlakon, bernyanyi kan. Iya. So macam mana Sheila sendiri dengan kesibukan Sheila, macam mana Sheila punya karir masa pandemik macam ni? Apa Sheila punya apa namanya aktiviti? Macam tu. Okay, activity of course Sheila lebih sibuk ngurusin anak di rumah, ngurusin rumah tangga. Jadi macam housewife jugalah sebenarnya. But of course really rindu lah untuk stay nyanyi kat pentas. Cuman last year Sheila masih sangat aktif sebab kalau ikutkan Sheila punya kerja memang tahun lepas memang penuh. Cuma tahun ni banyak benda yang tergendala, yang postpone here, postpone there. Betul? Sebab tahun ni cases kita lebih teruk kan daripada last year, actually jauh Betul? lebih baik. Jadi kiranya this year memang tak berapa banyak lah aktiviti honestly, dan saya yakin banyak juga um, penyanyi, artis di luar sana, pelakon pun yang banyak yang tak tahu nak buat apa. Ya. Semua tak boleh buat. Hmm. Tak boleh. Nak buat pun tak boleh buat. Jadi kita dah cuba daya upaya untuk kuatkan diri. Okay, everything is gonna be okay. But lama kelamaan kadang-kadang kita pun ada hari-hari kita yang macam bila nak habis ni kan. Macam tu. So Sheila sendiri jadi masa pandemik kali ini adakah macam sedikit rasa, kan banyak orang yang dekat luar sana yang mereka depressed, mereka apa namanya banyak orang yang mencuba untuk bunuh diri kan, banyak orang yang hilang pekerjaan semua. Macam Sheila sendiri untuk mengkawal emosi Sheila. Sorry Syamzah macam mana pula? Sejujurnya dia sebenarnya Sheila dulu sentiasa mau terlihat kuat, tapi I think during this pandemic it bring the worst out of me sometimes lah. Kadang tu fikir macam how am I supposed to pay for this, how am I supposed to survive, how am I supposed to pay my worker, things like that kan. Sebab kita ni kerja pun kita semua, Sheila Hamzah ni bukan seorang-seorang, dia ada ramai lagi orang kat belakang dia kan. So memang sejujurnya memang ada hari tu memang saya rasa sangat sedih dan down. Tapi cuba untuk kiranya bila tengok muka anak tu cakap kalau tengok muka anak boleh jadi kuat balik. Cari apa yang kita boleh buat untuk kira macam teruskan kehidupan, kelangsungan hidup. Macam tu. Itulah. Sheila cari penguat lah. Sheila bangkit ingatkan penguat Sheila. Penguat, and then sebelum ni sejujurnya relationship kira macam saya dengan ibu saya macam api dengan api tau, sebab muka orang selalu cakap muka saya dengan muka ibu saya sama. Jadi bila dekat panas kan. Tapi ever since pandemic ni hikmah dia adalah saya lebih rapat dengan ibu saya. Hari-hari video call, hari-hari call. Jadi lebih akrab lah hubungan tu berbanding sebelum. Macam tu. So itu dia punya hikmah untuk Sheila lah. Sheila lagi Itu lebih banyak hikmah spend dia. time dengan keluarga kan. Betul. Saya rasa memang I think ada banyak orang kat luar sana pun
menghadapi situasi yang sama juga. Macam Sheila sebelum ni memang jarang ada masa untuk family. Tapi sekarang ni ada masa, terlebih pula masa. Sampai tak tahu nak buat apa. Faham, faham. So Sheila, Tapi ada banyak yang kita kena syukuri lah. Itulah yang kita kena betul. ingatkan diri kita. Betul kan, alhamdulillah kan, kita bersyukur Hmm. kan apa yang kita dah ada Hmm. kan. Sheila pun sekarang Hmm. dah pindah rumah, dah Ya. ada baby kan. Ya, Ada betul. ada suami. Okey Sheila, kalau Mhm. Sheila berkahwin tahun 2018. Betul. Okey. So Sheila macam mana pula berjumpa dengan suami? Kan kata Sheila, masa Sheila berkarir tak boleh lah nak boyfriend, girl, tak boleh lah nak berpacaran. Tapi macam mana boleh berjumpa dengan suami and keluarga, okey lah, setuju lah, okey kahwin lah Sheila. Kita nak kolek ni. Itu tak adalah korek sangat. Sebenarnya jumpa dengan suami ni memang dulu pernah kawan baik dengan adik dia 10 tahun lepas. And then pernah lah jumpa dia time dia muda-muda lah. Lepas tu bila hujung tahun 2017 tu kita pernah tersempak masa tu dekat Damansara. Dia baru balik kerja or something like that. Masa tu dia baru nak balik UK balik. And then suddenly the next year tahun 2000 hujung 2016 yang terjumpa tu. Lepas tu 2017 dia suruh mak dia mak dia cakap dengan my mother lah, cakap oh my son suka anak you lah, macam tu. Dia tak cakap sendiri, dia tak bilang. Lepas tu mak dia pun jenis straightforward. Kalau you okay, I beli cincin sekarang kasih kat you lah. Cepatnya. Yeah. So kita just sembang lah, cakap-cakap dalam telefon. Masa tu long distance sebab dia dekat UK. And then I think lepas 3-4 bulan cakap dalam telefon, and then bulan 11 2017 tu kita tunang. Dia balik Malaysia. And then 2018 bulan April kahwin. So, tapi Sheila, keluarga family semua okey, sokong. Bukannya Sheila kena fokus kerjaya ke memang masa Sheila nak kahwin? Masa tu sebab saya memang nak kahwin before umur 30 lah kalau boleh kan. And then kalau boleh nak ada anak before 30 lah. So masa tu I think my parents pun dah tak ada daya nak cakap no dah. Dia kata kahwin lah. Pergi je lah kahwin. Macam tu. Dah okey lah kahwin lah. So Sheila okey lah saya nak kahwin. So Sheila okey, jom. Mumpung ibu ayah semua boleh kan kahwin terus? Kahwin terus langsung. Kenapa Sheila rasa adalah suami tu ada he's the one? Padahal dia yakin pasti banyak orang-orang yang nakkan Sheila Hamzah kot. Sebenarnya dia bila kita berada di satu peringkat dalam kita punya karir kan, sebenarnya lagi banyak lelaki takut nak dekat dengan kita. Itu sejujurnya. Betul. Ya, betul. Orang cakap Ashraf mesti dia tahu. Tak ada. Ashraf dia rasa tak ada langsung, susah. Banyak sangat. Dia pun pening. Kan, berarti kan Sheila adalah rasa macam kenapa dia jadi is the one? Kadang-kadang bila dia macam opposite attract lah kan. Sebab suami lebih pendiam, Sheila lebih cakap banyak sikit. Jadi dari segi karir pun dia kerja bidang profesional. Sheila buat lebih kepada seni kan. Jadi itulah nak tahu dia he's the one ke tak, kita kena doakan kesejahteraan perkahwinan kita. Sebab kita sebenarnya sejujurnya dia, Sheila tak berani nak cakap he's the one sebenarnya, honestly lah. Sebab kita pun tak tahu perjalanan hidup kita. Jadi kita cherish the moment. Jalankan yang baik-baik, macam tu. Luar biasa kan. Tak berani cakap besar sebab ada orang nanti dia kata, oh my god, he's the love of my life, he's the one. Ya. Okay. Kerana takdir tu adalah Allah yang menentukan kan. Saya khawatir itu. Benar-benar. So Sheila menjadi seorang ibu pula, apa momen yang paling best Sheila menjadi seorang ibu? Momen yang paling best menjadi seorang ibu adalah pada setiap hari berbeza harinya.
saya rasa. Sebab setiap hari baby kita belajar benda baru, tiba-tiba ada perangai baru, kita ingat kita dah kenal dia, baby saya suka macam ni. The next day dia dah lain dah. So every day dia buat kita punya life memang tak boring langsung. Kan, best kan? Best sangat. Tapi Sheila tak begitu yakin boleh ada dua macam apa Tia lah. Tia dah ada Kenapa? dua. Satu urus dulu ya? Dia Satu nak kena urus dulu, bila besarkan dulu. urus sendiri seorang-seorang dengan anak kan. Oh, dia punya apa? Cabaran tu luar Hikmat, biasa. kesabaran. Hikmat kesabaran tu kena tinggi. And then during pandemic ni kesian baby pandemic. Nak keluar tak boleh. Betul. Kita ni kena kreatif. Macam mana nak bagi dia tak boring. Dia tak Betul, bagi betul, kita sangat boring, betul. kita pun kena tak bagi dia boring. Macam-macam. That's why there's a lot of people out there yang tanya, Sheila kenapa lama tak nyanyi? Kenapa tak buat video? Sometimes kan Sheila nak cakap, tahu tak bila Sheila duduk kat rumah, sebenarnya Sheila ni pakai t-shirt, malas nak pakai tudung, tak nak pakai makeup. Kita dah ngurusin rumah kan. Jadi Betul. itulah kadang-kadang dia dah tak jadi orang dah. Bila akhir. Halo Sheila? Okey, Sheila boleh dengar lagi Tia? Ya, boleh. Okey, betul sangat kan. So, Mi sebenarnya Tia sangat berbesar hati sebab Sheila dengan kesibukannya kan, boleh bersama dengan kita dekat sini kan. Bermake up, bertudung. Ya, betul Tia. It takes a lot untuk Sheila Hamzah nampak macam Sheila Hamzah sebenarnya. Walaupun simple. Sebab kan? ya Alhamdulillah Tia, timing pun tepat sekali. Tepat kan? sekali anak dah tidur kan, betul sekali. So Sheila, apa biasa? Betul. So kalau macam during pandemik ni kan, aktiviti Sheila contoh dengan anak, apa biasa aktiviti Sheila buat dekat anak? Adik-adik? Basically, yang paling seronoknya bila kita masak, dia suka teman kita masak, things like that. And then nyanyi and menari dengan dia. And then now that Sheila duduk landed house, bolehlah kita keluar-keluar buat aktiviti yang lain, jalan ke apa, berada di luar. Sebab budak-budak anak pandemik ni lain tau Tia. Dia macam semua benda dia curious. And then dia bila nampak benda yang simple ataupun buat benda yang simple. Contohnya, naik kereta. Dia macam, wow, naik kereta lah. Dunia. Macam tu. And then dalam masa yang sama, lupa nak cakap. Semenjak jadi ibu ni, Sheila lebih titik beratkan untuk workout sebenarnya. Sheila memang begitu tidak yakin untuk menjadi seorang ibu, kita tak fit. Kita tak fit, tak boleh jadi seorang ibu. Itu memang benda yang utama. Lagi-lagi Sheila, sebab Sheila melalui C-section kan. Jadi untuk Sheila bangkit balik, kira untuk heal balik luka, heal balik suara, nak dapatkan balik suara, it takes me around 1 year baru dapat balik suara. Betul. Memang down moment tu banyak. Lagu-lagu sebelum ni tak boleh nyanyi. Lepas beranak tu tak boleh nyanyi. For a year saya tak boleh nyanyi key yang biasa. So memang Sheila sarankan kepada ibu-ibu kat luar sana, dalam kerjaya apa pun, memang kena terapkan dalam sekurang-kurangnya setengah jam lah satu hari untuk bersenam. Macam Sheila sekarang tengah suka angkat berat. Angkat berat, so nge-gym lah dekat rumah. Kita buat dumbbell, gym semualah. All that dekat rumah. Benda tu bagi Sheila satu kepuasan lah. Saya setuju kerana Sheila, seorang ibu ni sebenarnya kita kena ada tenaga lebih untuk kita nak urus rumah kan. Anak, kerja pula kan. Kan? Sebenarnya banyak orang kat luar sana yang tak tahu bila jadi ibu ni, kenapa kita perlu ada tenaga lebih tu, sebab kita dilarang sakit. Ya. Kita tidak boleh sakit sebab bila kita sakit habis rumah. Macam kalau suami sakit, dia sakit sikit je dia boleh menjadi bayi, tapi bila kita sakit kita tak boleh jadi bayi. Kita tak boleh jadi baby. Itu. Dengar tu anak-anak di luar sana yang ada lelaki-lelaki tu, dengar benda ni.
Kita ni wanita ni adalah jadi dia macam all in one, boleh jadi mak, boleh Ya. jadi maid juga, boleh jadi pengasuh, boleh jadi pekerja, jadi penyanyi, jadi artis kan. Semua Betul. all in one Itulah, kan. boleh cantik-cantik, boleh jadi tak cantik, betul-betul tak cantik pun boleh kat rumah. Boleh. Ha. Betul-betul tak cantik kan. Jangan tengok betul. Luar Tolong, biasa tolong, kan. tolong. Ngomong sama tangan. Macam tu. Ngomong sama tangan, pura-pura nggak kenal ya. Ya, Jadi biru ya, dulu. benar-benar tak kenal. Dan Sheila, Ya. dan Sheila juga ya tempat rumah baru nih. Dulu Tia pun Hmm. tinggal sana juga. Sayang tapi Ya, kita tak pernah betul. berjumpa. Aduh, kalau Aduh. tidak dah Kalau tak janjian at least, dah. Kalau tidak, Tia, ya. Assalamualaikum. Hari ni Sheila masak. Makanlah. Betul. Sama kan ya Allah, Tia Ah, sangat suka kalau masa Tia dekat sana, Tia tak ada kawan ah. juga. Tak ada orang kat sana, Allahu belum ada Akbar. orang. Tia 2 tahun di sana. 2 tahun sebelum ni Hmm. dah di sana. Hmm, 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 Selama hmm, setahun hmm, lebih hmm. macam tu kan. Hmm, So hmm, Sheila hmm, kalau hmm. misalkan Sheila masak, Sheila biasa suka masak apa dekat situ? Wih, macam-macam lah Tia. Tapi sebenarnya sejujurnya Sheila suka masak benda yang ada sambal. Sambal tu wajib. Macam tak kira Ah, lah sambal balado ke, sambal apa, geprek ke, apa-apalah kan. Kena harus ada sambal. Sebab saya suka makan pedas. betul. Hmm. Betul Sheila. So ada ini, Tiba-tiba, ada tiba-tiba Aisyah. ada ni lah. Siapa ni? Hello. Ashraf yang ajak Tia ke konsert Sheila. Okay B, I nak ajak ke satu konsert yang bagus tentang penyanyi terkenal ni. Okay, jom kan. Betul Sheila kan, Yeah. sangat-sangat best dekat dekat tempat tu. Dan tempat tu memang sangat, Sheila dah pernah berjalan belum kat situ? Sebelum pandemik ke baru pindah sekarang? Baru pindah, baru 5 hari. Memang sebelum ni memang Oh, Sheila duduk dekat Cyberjaya. Tapi masa tu Sheila duduk kondo. So sekarang baru okay. Sheila punya rumah. Dia tak berapa siap sangat. Tapi Sheila Nak pindah kena juga siapkan sebab lah. nak kena siapkan. And Sheila pindah juga sebab kesian dekat anak kan. Bila duduk kondo kan susah sikit nak turun. Sebenarnya senang Faham? boleh jalan-jalan Betul. semua kan. Baru 5 hari dia. Dah jadi orang 5 gila hari. dekat rumah ni. Ya, betul. Tapi Sheila Hmm. kalau dah tak pandemik, best lah. Tia recommend ya, dekat depan tu ada apa Hmm. namanya, Allahu Akbar. Apa sayang namanya kat depan tu? Apa Tamarin? Yes, Tamarin Tamarin Square. Square. Ya, betul. Ada Betul. tempat makan Sheila. Betul. Oh, Tia suka dekat situ kerana dia macam jauh daripada keramaian. Ya. Kan? Okey, Kan? lagi satu betul. Bila kita dah bekerja sangat lama dan sentiasa duduk di dalam bandar kan, always live in the city. Oh, Sheila memang nak jauh daripada keramaian sebab jadi bingit kalau balik rumah tak rasa rumah kan. Macam tu. Betul. So, that's why kita pilih sini untuk duduk lah. Sebab nak balik rumah rasa macam, oh I'm home. And then sini pun dekat dengan airport. Kalau Sheila dah kena start kerja, Betul senang. Sheila. Ya Allah. Itu juga sebenarnya Tia pun ya Allah. Dulu Tia pun nak ke Palembang kan, balik kampung senang kan, ada Betul, jauh. betul. Nanti kita akan Betul. pindah baiklah ke sana ya. Alright. So Sheila kan, nampaknya kan, ada yang cakap ni, Sheila, I pernah nampak your husband jogging. Oh, betul. Jogging, belanja lagu. Sheila, kita Hmm. rindu ni, banyak yang rindu nak dengar suara Sheila. Ya. Siapa yang rindu suara Sheila? Siapa kita nak Siapa request tu? ke Sheila? Tia rindu, Siapa tu? Tia ingat lagi Sheila nyanyi lagu China tinggi sangat masa tu. Betul. Kan nak dengar lagu Mandarin, belanja lagu. Boleh Sheila? Lagu Mandarin. Okay, boleh. Boleh? Okay. Boleh. Sheila nyanyi verse sampai chorus, Okay. Bismillah. Dah lama tak nyanyi lagu Cina. Tiba-tiba nyanyi tak conceng-conceng pun orang tak faham kan. Salah lirik. Oh ya, betul. Apa kita tak faham. Okay. 分手那天，我看着你走远，所有承诺化成了句点，独自守在空荡的画面，爱如同在我心里纠缠，我们的爱走到了今天，是不是我太只剩了一点？如果爱可以重来，我会为你放弃一切。
想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。啊，想你的夜，请你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。Sambil tu baca je. Setelah kali ni lagu Melayu Sheila, jangan lupa lagu Melayu. Very Sheila, ya Allah. Walaupun kita tak faham, tapi kita tahu suara Sheila sangat bagus kan. Aduh, Kan? Alhamdulillah. Lagu Sheila itu tentang apa Sheila? Itu lagu tu sebenarnya tentang aku merinduimu malam ini ya, macam tu. Wow. Dia dah broke up, udah putus. Lepas tu Hmm. terfikir-fikir macam tu. Saya kepikir Tiangia. Wow, thank you so much lah. Sheila. Siapa nak Ya. nak Sheila nak satu lagi Melayu? Oh, lagu Nak dengar lagu Melayu. Melayu. Kejap tengah fikir. Korang nak lagu apa kalau lagu Melayu? Lagu apa ke? Korang nak request ke? Ah, Lagu Memori Tercipta. itulah ni versi jaga betul. Anak dah tidur. Ya, itu dah tak apa. Anak tengah tidur. Jadi memang tahu dia nyanyi kuat. Patah Sambil seribu ada bilang. sambil tengok ni. Patah Sambil seribu. tengok anak Okey, Sekejap, patah Betul. seribu. Okey, Alright. patah seribu. Okey. Walau kau tiada di sini, ku tetap ingat semua pesanmu. Ku hidup seolah-olah kau masih ada, bisikkan kata kepadaku, bilakah kau akan putuskan surat buatku. Aku terus menunggu tibanya kata cintamu. Okey semua. Atas seribu hatiku bila mengenangkan segala yang kita bina bersama. Haruskah ku lupa karena engkau telah pergi. Lagu breakup lagi. Memang suka nyanyi lagu sedih. Memang. Aduh, kenapa Sheila buat lagu tu? Lagu breakup ke ada something gitu lagi. Tak apa. Nanti ada something betul. Ashraf dah kata kat situ amazing. Sedap sangat, betul. Sheila, kapan Sheila nak lagi maybe nak buat lagu baru ke, ada plan ke untuk Memang mengobati kerinduan? Sebenarnya memang kita dah record dah 5 lagu dah kita record, cuma kita tengah tunggu waktu yang sesuai untuk release lah. Buat masa sekarang ni kalau Sheila release rasa macam buang masa pun ada, sebab kita tak boleh nak pergi untuk promote, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat music video, takkan nak nyanyi sambil pegang kamera kat rumah kan. Macam sedih je. So kita nak buat proper lah kan. InsyaAllah. So bagi anda yang menanti, yang itu Sheila dah ready dah 5 lagu, lepas PKP terus boom. Betul. Doakan saya. Pasti dong. Ya ampun Sheila. Pasti dong. Seru banget sebenarnya kan mendengar Sheila sharing di Bersama Seru ya Tia. malam ni bisa ngobrol bahasa Indonesia. Iya, kita mau ngobrol bahasa Indonesia. Untuk Sheila, mungkin Sheila mau share kata-kata Sheila yang untuk teman-teman yang nonton di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Mandarin. Silahkan kata-kata apa, mungkin pesan Sheila lah untuk mereka semua yang mungkin ada mimpi, kan mungkin mereka sekarang ini lagi terjejas COVID-19, kan gimana Sheila untuk bagi penguat lah untuk mereka, silakan. Okay, pertama sekali Sheila nak cakap pada semua yang kita semua sedang diuji dengan begitu besar sekali. Benda ni memang bukan sesuatu yang mudah. Sheila memang akui memang setiap daripada kita tu walaupun diuji memang di tahap-tahap yang berbeza, tapi tetap juga diuji. Jadi Sheila nak sarankan kepada semua seperti mana yang saya cakap tadi, ialah kita semua manusia yang tak sempurna. Jadi kalau ada
benda yang kita terpaksa minta pertolongan. Siapa yang ada impian, even though buat masa sekarang ni mungkin belum boleh tercapai ataupun dicapai, jangan give up. Jangan pernah putus asa kerana bila kita putus asa, kita akan terus tak dapat. Tapi bila kita buat, dapat ke tak dapat tu kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah usaha. Jadi jangan give up sebab hidup kita bukan untuk kita saja. Dalam rezeki kita ada banyak rezeki orang-orang lain yang akan share sekali dengan kita. Dan Sheila harapkan kita semua akan terus kuat untuk menghadapi pandemik ini dan dia akan cepat-cepat berakhir. Dan Sheila doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka, semuanya kuat mental, fizikal. Macam saya cakap tadi, kalau perlukan bantuan, jangan malu, jangan segan. Teruskan, kiranya kita kena buat apa yang terdaya daripada kita lah untuk jangka masa sekarang ni, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan untuk semua yang, terutama yang sedang menonton. Amin. Ya ampun, terima kasih banyak Sheila atas kata-kata semangat dan kalian yang mendengarkan langsung kisah perjalanan Sheila daripada awal dan akhir. Dan kita doakan juga semoga Sheila pun dipermudah segala urusan. Semoga menikmati dengan masa-masa menjadi seorang ibu, spend dengan anak kan, keluarga kan. Ini adalah masa-masa terbaik sebenarnya. Dan juga kita doakan karir semua perjalanan dipermudah untuk Sheila dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Sheila. Makasih juga. Thank you so much. Semoga ini bukan kali terakhir kita ngobrol ya. Oh, of course. Tapi kita lanjut lagi. Kita suka lanjut walaupun sudah PKP nanti kita suka sangat nak ke Saya Berjaya. Nanti kita call Sheila boleh. Ya. Kita tumpang makan boleh ya? Ya boleh tak ada masalah. Okay, take care semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sheila. Assalamualaikum. Bye. Alright. Wah, luar biasa kepada anda semua yang stay dan juga mendengarkan perkongsian pada seorang Sheila Hamzah. Kan sangat-sangat banyak sebagai learning point yang kita boleh dapatkan daripada seorang Sheila Hamzah, dari seorang penyanyi dan kini menjadi seorang ibu dan masih lagi ingin merindui kancah penyanyian. Okay. So, pada anda, Tia akan ada soalan untuk anda yang mendengar perkongsian tadi. Soalan untuk episod pada kali ini adalah, apakah satu kegiatan yang Sheila Hamzah buat setelah menjadi seorang ibu? Tadi kan Sheila Hamzah share kan, jadi seorang ibu ni sebenarnya Sheila Hamzah masih still kena buat apa? Anda boleh jawab di Telegram Cantik Arifin. Anda boleh mesti jawab soalan tersebut di channel Tia Arifin. Apakah benda yang paling kena buat kan? Contohnya kan Sheila bagi tahu kena jaga apa tu. Kerana ibu ni kena macam-macam kena buat kan, kena memasak, kena all in one. So apa tips daripada Sheila tadi? Satu ada Sheila share, kena jaga apa? So bagi anda yang menjawab pertanyaan betul, anda akan berpeluang untuk mendapatkan mystery box, mystery box pada malam ini. Yes, ini hadiahnya. Kita buka. Wow, ini sebenarnya adalah rahsia Tia dan juga wanita untuk sudah kahwin, sudah menjadi seorang ibu. Cara Tia adalah, yes, ini dia rahsianya. Kita akan ada energi. So anda yang menjawab betul tu, anda akan berpeluang untuk mendapatkan satu mystery box. Katanya kena jaga pantang, bersenam, angkat berat, memasak. Wow. Macam-macam. Ini satu ya. Tadi Sheila punya aktiviti tu apa yang dia share tadi? Ada yang cakap memasak. Untuk ada yang betul. Wow, ini ada yang bersuka memasak, jogging, bersenam, kena fit. Wow. Untuk wanita je tak? Untuk lelaki pun boleh. So, kepada anda yang menjawab tu, ada yang betul tu. So, anda yang menjawab tu, anda boleh jawab pertanyaan daripada Tia di Tia Arifin Telegram channel, komen di sana. Alright? So, anda semua, Tia sangat seronok sekali kan mendengar perkongsian anda. Dan selalu itu, kenapa Tia menghadiahkan hadiah spesial? Karena Tia nak berkongsi juga manfaat daripada Jus Mutiara. Tia nak mendengar satu video kan yang dah terdapat daripada pengguna Jus Mutiara. Silahkan.
Ya, so Anda boleh dengar. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, Cheese Mutiara ni saya dah konsum selama 4 bulan dan saya dapati dia memberi tenaga tambahan kepada badan saya. Okey, saya seorang suri rumah dan saya mempunyai 4 orang anak lelaki yang masih kecil daripada umur 8 bulan hingga 9 tahun. So, bayangkan sememangnya saya memerlukan tenaga yang banyak untuk menguruskan rumah tangga. Jamu mutiara ni bagus untuk perlawasan. Apa-apa yang kita makan memang akan lawas, so tak ada masalah sembelit. Paling ketara ialah kisah sebelum ni saya mengalami masalah period tak teratur. So selepas saya dah konsum jamu mutiara ni, Alhamdulillah period teratur setiap bulan. So saya memang recommend semua wanita untuk mencuba jamu jus mutiara ni untuk kesihatan kita, sebab sihat tu nikmat. Betul sekali. Sihat itu nikmat kan. Seorang suri rumah memang harus menggunakan tenaga. Kan, macam kita bekerja semua kan, pasti kita akan menggunakan tenaga. Dan Alhamdulillah, jus mutiara boleh membantu anda untuk menambahkan tenaga dan menyelesaikan masalah seperti period pain, keputihan, senggugut, masalah dalam wanita. So, kerana kesihatan adalah utama untuk seorang wanita. Okey, so kepada anda semua yang nak tahu lanjut tentang mutiara, anda boleh layari www.mutiara.com atau anda boleh mendapatkan jus mutiara dengan usahawan mutiara terdekat. Baik, kepada anda semua, di Bersama Tia kali ini, Tia nak kongsi dan Tia meluncurkan satu seminar, di mana seminar untuk Tia nak bantu para ibu-ibu, para suri rumah, para wanita yang terjejas dengan COVID-19, dibuang kerja, dipotong gaji, cuti tanpa gaji, untuk kita bangkit, untuk kita ambil peluang, untuk kita boleh ada peluang untuk berniaga, untuk ada peluang untuk bebas daripada masalah kewangan. So, seminar ini Tia taja 100% secara percuma pada tanggal 8 bulan 8 Ogos nanti. Jadi kepada anda nakkan tiket, nak ditaja untuk seminar, iaitu seminar Cari Duit Bersama Mutiara, anda boleh daftarkan diri anda di www.berniagabersamatia.com. Saya ulang kembali di www.berniagabersamatia.com. TYA. Anda isi detail di sana dan kita akan bagikan tiket tajaan seminar online, iaitu Cari Duit Bersama Mutiara. Kerana Tia yakin dengan adanya pandemik kali ini bukan berarti untuk kita down, bukan berarti untuk kita tidak ada harapan, tetapi Tia akan bagi nampak sebenarnya harapan itu adalah nyata. So, terima kasih banyak kepada anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut segala info, join di Telegram channel Tia Arifin. Klik link saja di bio. Okey semua, so sangat-sangat luar biasa sesi pada hari ini bersama dengan Sila Amza, dan Tia harap episode kali ini boleh memberikan anda sedikit semangat, sedikit tip, sedikit pencerahan untuk anda boleh teruskan kehidupan. Dan saya Tia Arifin undur diri dulu di Bersama Tia kali ini, kupas yang disponsori oleh Mutiara. Sehat nikmat. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jumpa di minggu hadapan.